Tak boleh. Mu kena serah juga ke mana-mana pun. Sebab mu tak ada kerugian dia pun. Sebab duit yang mu bayar tadi dapat kau ramai. Mu dapat sebulan tak ada kerugian dia pun. Okey, boleh faham kan? Kalau tak bayar tu memang jelas lah tak boleh lah. Tengok. Ni benda yang penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita dapat faham daripada hadis ni, apabila ada batas, ada sempadan dan ada jalan yang memisahkan di antara dua benda tersebut, maka tidak ada syufa'ah. Bagi dah ni, bagi amu sebelah ni, bagi angku sebelah ni. Lepas tu tiba-tiba hak yang bahagian sebelah saat ni tu nak jual bahagian dia. Adakah dia saat ni tu, ataupun dia telah jual bahagian dia, adakah hak yang sebelah lagi saat ni tu boleh beli secara paksa daripada pembeli baru? Jawapannya tidak dibolehkan. Sebab apabila telah ada dah sempadan dan ada pemisah yang memisahkan di antara dua perkara tersebut, maka tidak ada lagi syufa'ah. Baik. Seterusnya katanya, wa fi riwayati Muslim, asy-syuf'atu fi kulli syirkin ardin aw rab'in aw ha'itin la yasluhu an yabi'a hatta ya'rida 'ala syariki. Menurut riwayat Imam Muslim menyebut syuf'ah dilakukan dalam segala sesuatu yang dimiliki, dalam sesuatu yang dimiliki secara perkongsian. Mana pula dimiliki dalam perseorangan. Jadi dalam sesuatu yang dimiliki secara perkongsian, baik berupa tanah, rumah atau kebun. Baik. Katanya tidak layak dia nak tidak layak dijual sebelum ditawarkan kepada teman yang perkongsiannya. Jadi terjemahan dia teman seperseorangannya. Jadi parok terjemahan gini. Jadi kita jelaskan apakah maksud daripada hadis ni. Jadi maksudnya syufa'ah ni berlaku pada setiap perkara yang berlaku perkongsian. Sama ada benda tu adalah tanah ataupun rumah ataupun kebun, tak kira lah benda pun. Yang penting benda tu benda yang dimiliki secara berkongsi. Lepas tu benda tu boleh dibahagikan tapi belum lagi dibahagikan, maka tidak boleh rakan kongsi nak jual perkara tersebut melainkan setelah daripada dia saat itu bentangkan, setelah daripada ditawarkan kepada rakan kongsi dia yang seorang lagi. Itu maksud daripada hadis ini. Baik. Ini penting. Perlu kita kena tahu hukum supaya kita buat tidak menyalahi hukum yang ditetapkan oleh agama. Seterusnya, wa an Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahaqqu bi saqabih, akhrajahu al-Bukhari wa fihi qissah. Maksudnya daripada Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tetangga maksud jiran itu lebih berhak melakukan syuf'ah. Ini dalam terjemahan dia ni, dia letak dalam kurungan melakukan syuf'ah, tapi dalam hadis tadi itu tak ada sebut melakukan syuf'ah. Baik. Jadi jiran terlebih berhak melakukan syuf'ah kerana kedekatannya, kerana dia berhampiran dengan jirannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini mempunyai kisah di sebaliknya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, cerita dia lagu mana? Kita baca dulu cerita dia. Yang mana Abu Rafi' dia khabar kepada seorang yang bernama Miswar bin Makhramah. Dia kata, mana? Kenapa mu tidak suruh? Ni cadangan daripada dia. Mu suruh Sa'ad beli rumahmu yang berada dalam kawasan rumah dia. Dia ada rumah besar
Lepas tu dalam rumah saat ni tu ada bilik-bilik. Yang mana bilik-bilik saat ni tu yang berada dalam rumah besar saat ni tu dimiliki oleh Miswar bin Makhramah. Secara kebetulan hak yang kebanyakan dalam rumah tersebut adalah milik kepada Sa'ad. Maka apabila kawang ni tawar untuk dijualkan bilik dia, hak yang ada dalam kawasan hak rumah besar saat ni tu kepada Sa'ad, maka kata Sa'ad, wallahi la aziduka ala 400 dinar muqatta'ah atau munajjamah. Aku tak mau bayar lebih daripada 400 dinar. Maka ketika tu Abu Rafi' jadi kita buat kesimpulan beginilah. Jadi cerita tu panjang. Jadi ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bahagian dia, ada bilik dia dalam satu rumah besar yang dimiliki oleh orang lain. Juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipendekkan cerita, kawang ni nak jual kepada hak kawang dia, hak rakan kongsi dia. Tapi rakan kongsi dia nak bayar murah. Dia kata, apa mu nak bayar murah, aku beli mahal. Tapi kalau aku tak dengar daripada Rasulullah menyebut jirang lebih berhak, maka aku tak akan jual kepadamu. Tapi terpaksa aku jual. Kerana benda? Kerana aku Rasulullah khabar jirang hak yang lebih berhak. Baik, itu secara ringkas daripada cerita tersebut. Jadi berpandukan kepada hadis ini, ada sebahagian daripada ulama mengatakan apabila kita berjirang dengan seseorang, contoh kita kata rumah tekek, kan ada jenis rumah tekek, rumah bercantung tu, sebelah ni kita, sebelah ni jirang kita, tuang lain-lain, maka orang yang sebelah tidak boleh dia nak jual, melainkan dia kena khabar kepada jirang sebelah dulu. Dan jirang sebelah boleh ambil hak syufa'ah. Kalau jual kepada orang lain, bulang jirang sebelah boleh bayar dan ambil dengan keras, dengan paksa daripada pembeli yang baru. Itu pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi majoriti ulama mengatakan jirang tidak berhak mengambil hak syufa'ah. Itu majoriti ulama. Majoriti ulama dia tidak membenarkan. Kalau sekadar jirang tidak dibolehkan. Manakala hadis ni perkataan al-jaru ahaqqu bi saqabih, hadis ni tidak jelas tentang hak syufa'ah, hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hadis ni juga boleh difaham kepada perkara yang lain. Maksudnya, jadi mung hidup berjirang, mung kena ra'i jirangmu. Itulah yang dituntut di dalam agama kita. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirang dia. Maka antara cara memuliakan jirang dia, ketika dia nak jual rumah hak yang ada jirang, maka dia kena tawarkan kepada jirang dia terlebih dahulu. Tapi bukanlah bermakna hadis ni menjadi dalil bahawasanya jirang berhak mengambil syufa'ah, kerana sebelum daripada ni, hadis yang sebelum daripada ni, kata Rasulullah, apabila ada sempadang maka tidak ada syufa'ah. Baik, jadi hadis yang sebelum menjadi dalil kepada pandangan majoriti ulama, tidak ada hak syufa'ah bagi jirang selama mana tidak berlaku perkongsian di antara dua orang tersebut pada satu benda. Tapi kalaulah ada perkongsian, hak tu jelas ada hak syufa'ah dengan kesepakatan ulama dengan syarat-syaratnya. Seterusnya katanya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarud dari ahaqqu bid-dar, rawahu an-Nasa'i wa sahhahu Ibn Hibban wa lahu illah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tetangga sebelah rumah jirang lah lebih berhak dengan rumah jirangnya. Jadi jirang sebelah lebih berhak terhadap rumah jirangnya. Jadi kalau jirang dia nak jual, maka sebenarnya hak yang patutnya dia kena tawar kepada jirang hak yang sebelah dia dulu. Ini maksud daripada hadis ini. Dan hadis ni dengan hadis yang sebelum ni menjadi dalil kepada pandangan mazhab Hanafi bahawasanya jirang ada hak syufa'ah. Ada jirang ada hak syufa'ah.
Itu pandangan mazhab Hanafi. Berbeza dengan pandangan majoriti ulama. Mereka berpandangan bahawasanya tidak ada syufa'ah, melainkan benda itu dimiliki secara perkongsian. Sebagaimana hadis yang sebelum daripada ni yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi yuntadharu biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahida rawahu Ahmad wal arba'ah wa rijaluhu thiqat. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang lebih berhak terhadap syuf'ah tetangganya meskipun sedang berpergian, bermusafir, ditunggu kedatangannya, jika posisi rumah kedua-duanya terletak di jalan yang sama. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan 4 orang ulama hadis, dan semua perawi-perawinya adalah perawi yang thiqah, boleh dipercayai. Jadi hadis ni kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah pernah bersabda, jiran lebih berhak mendapat syuf'ah daripada jirannya, sehingga kan kata Rasul, kalau dia tak ada, tiba-tiba jiran dia jual rumah, maka kena tunggu sampai dia balik. Maksudnya kalau dia tak ada sebulan, jual sebulan dah, tak ada sebulan rumah, balik baru tahu jiran dia jual rumah, maka dia boleh mengambil hak syuf'ah. Tapi dengan syarat, hadis ini dengan syarat jalan bagi keduanya satu. Rumah berbeza tapi jalan satu. Jalan adalah perkongsian di antara dua tuan rumah tersebut. Tapi bukan jalan orang pakat boleh guna belaka, bukan. Okay, kita kata rumah ni duduk pada penghujung kampung sebagai contoh. Jalan untuk sampai kepada rumah ni adalah jalan yang berkongsi di antara 2 orang. Bukan jalan hak yang dimiliki oleh kerajaan, bukan. Jalan hak yang berkongsi oleh 2 orang. Maka apabila berlakunya perkongsian satu jalan di antara 2 orang ni, maka ketika jiran A jual rumah dia kepada pembeli hak baru, maka hak yang B saat ini boleh beli balik. Dia boleh bayar daripada pembeli baru, walaupun pembeli baru saat itu tidak bersetuju, kerana dia berhak untuk mengambil hak syuf'ah. Baik, jadi hadis ni menjadi dalil kepada pandangan sebahagian daripada ulama, jiran dia berhak terhadap rumah jirannya, walaupun rumah tersebut bukanlah dimiliki secara perkongsian, tapi dengan syarat ada benda di antara 2 orang tersebut berkongsi, iaitu jalan. Tapi ini bukan pandangan majoriti ulama, ini adalah pandangan sebahagian daripada ulama. Majoriti ulama mereka berpandangan bahawasanya tidak boleh ambil syufa'ah, melainkan pada perkara hak yang dimiliki secara perkongsian. Baik, cuma perbincangan ni lebih detail itu perlu dibincang dalam kitab-kitab fiqh. Baik, seterusnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuf'atu kahallil 'iqal rawahu ibnu Majah wal Bazzar wa zada wala syuf'ata li ghaib wa isnaduhu dha'if. Katanya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syuf'ah adalah seperti halil iqal, menyelesaikan kerumitan. Ni terjemahan salah ala parah. Kau banyak kau salah terjemahan dia. Dia bukan maksudnya menyelesaikan kerumitan. Halil iqal ni kita merungkaikan iqal. Iqal ni tali hak yang diikat pada kaki unta. Kalau kita pergi negara Arab, kita tengok orang Arab dia letak egar, kita panggil egar, iqal, di atas kepala dia, atas gerbang dia. Kadang-kadang kita orang pergi Mekah balik beli tak atas gerbang kan? Tak atas gerbang tu dipanggil iqal. Dia pada asal orang Arab dia pelihara unta. Jadi dia nak tambak unta dia, tambak kaki je. Jadi unta duduk, dia pun tambak kaki. Kalau kaki unta besar, dia tambak kaki situ. Jadi kalau dia nak lepas unta, dia cabut benda tu, dia pun tak atas kepala.
Tu asal ceritanya. Baik. Jadi tu di mana dia? Iqal nama dia. Benda hak yang Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita di sini. Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW menyebut syuf'ah ni ini seperti merungkaikan iqal, tali hak yang diikat pada kaki unta. Maksud dia benda, kita nak ukat tali tu bukan payah, mudah, kejap je. Tarik gitu je. Tarik je, sipu dia. Jadi begitu juga syuf'ah. Syuf'ah ni maksudnya mesti dilakukan dengan segera. Itu maksud dia. Maksud asyuf'ah kahallil iqal, syuf'ah mesti dilakukan dengan segera. Apabila kita tahu bahawasanya rakan kongsi kita telah menjual bahagian dia, maka terus kita menuntut hak syuf'ah kita, tak boleh tangguh-tangguh. Itu maksud dia. Kalau kita tangguh, biar dulu, maka luput hak syuf'ah daripada kita atas pandangan sebahagian daripada ulama. Namun ada sebahagian yang ulama yang lain berpandangan bahawasanya tidak luput melainkan apabila ada syarat-syarat tertentu. Baik. Itu maksud dia. Hadis ini riwayat Imam Ibn Majah dan Imam Al-Bazzar. Namun Imam Bazzar menambahkan dalam riwayatnya. Dalam riwayat Imam Bazzar ada sedikit penambahan. Tidak ada hak syuf'ah bagi orang yang tidak ada di tempatnya, orang yang ghaib. Orang yang ghaib tidak ada syuf'ah. Tapi penambahan ini sebenarnya sanad dia dhaif. Apabila sanad dia dhaif, maka tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Apatah lagi perkataan la syuf'ata li ghaib dia bercanggah dengan hadis yang sebelum daripada ni, hak yang sanad dia sahih, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuntazaru biha wa in kana ghaiba. Kena nanti untuk bagi hak syafaah, untuk bagi hak syuf'ah walaupun dia tu tak ada. Jadi hadis sebelum daripada ni Rasul kata kena nanti. Hak ni dikata tak ada syuf'ah kepada orang hak yang tak ada kapung. Maka hadis hak yang kata tak ada syuf'ah kepada orang hak yang tak ada kapung saat ni adalah bertentangan dengan hadis hak yang lebih sahih. Maka hadis ni tidak boleh dijadikan sandaran. Jadi apa yang disebut oleh ulama fiqh, kalau orang tu tak ada kapung, maka apabila dia balik kapung tiba-tiba dia tahu benda hak yang dia berkongsi dengan kawan dia saat itu telah dijual, maka dia boleh mengambil hak syufa'ah. Baik. Seterusnya katanya babul qirab. Bab pada menyatakan akad qirab. Akad qirab dipanggil juga akad mudharabah. Lagu mana akad qirab ataupun akad mudharabah? Cara mudah gini. Kita ada piti banyak, kita ada modal. Tapi kita tidak ada kepandaian. Ada orang ada kepandaian dalam berniaga, tapi modal tak ada. Maka orang yang ada piti, dia mengeluarkan modal bagi kepada orang tak ada piti ada kepandaian untuk berniaga. Baik. Apabila dapat keuntungan lagi, maka keuntungan saat itu akan dibahagikan di antara pengeluar modal dengan orang yang bekerja. Itu dipanggil benda akad mudharabah, nama dia akad qirab. Dan kalau kita ingat Nabi SAW pernah berniaga, bekerja dengan Khadijah. Khadijah bagi modal. Rasul berniaga, keuntungan dibahagikan kepada Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nama dia akad qirab, akad mudharabah. Dan perkara ini sentiasa dilakukan oleh penduduk Mekah sebelum daripada datangnya Islam. Jadi penduduk Mekah dia pergi berniaga di negara Syam. Hak pergi berniaga tak ramai. Ya ada sekumpulan hak pergi. Tapi modal hak yang waktu bik saat itu boleh dikatakan setiap rumah di Mekah saat itu pakai waktu kepada sikit seorang. Mu waktu bik, aku waktu bik, mu waktu bik, aku waktu bik. Kaya apabila dapat keuntungan, maka bagi itu nama dia akad qirab, nama dia. Baik, jadi benda itu telah dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan Islam mengakui ataupun mengiktiraf akad tersebut. Jadi boleh kita lakukan akad qirab, tapi ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Ni perkongsian lama dah. Tapi syarat tak tahu kali benda. Dia jadi teruk sangat tu.
perkongsian lama dah, tapi syarat-syarat tidak tahu kala benda sebab tak belajar. Sedangkan menjadi fardu ain kepada setiap kita mukallaf, apabila kita nak buat sesuatu perkara, kita kena belajar dulu tentang ilmu kepada perkara tersebut, sebab dibimbangi kita melakukan perkara yang diharamkan, dibimbangi kita mengabaikan perkara yang diwajibkan. Baik. An Suhaib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatun fihinna al-barakah al-bay'u ila ajal wal muqaradah wa khalqul burri bish-sha'ir lil bayt la lil bay', rawahu Ibnu Majah bi isnadin dha'if. Maksudnya daripada Suhaib, seorang sahabat Rasulullah, Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 jenis perkara yang mengandungi berkat. Ada 3 jenis perkara, kata Rasul, mengandungi keberkatan. Kita perlu kepada keberkatan. Berkat ni subur, bertambah kebaikan. Kita perlu kepada keberkatan. Cuma dalam menentukan mana benda yang berkat, mana benda yang tidak, maka tu perlu kita buka di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan perlu kita tengok bagaimanakah kefahaman ulama dalam memahami perkara tersebut. Benda ni berkat, benda ni tidak berkat. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada 3 perkara yang di dalam 3 perkara ini ada keberkatan. Yang pertamanya ialah jual beli yang bertempoh. Kita jual dengan bayaran dia bertangguh, bayaran dia berhutang. Jadi saya jual barang ni kepada awak dengan bayaran sekian-sekian, sebulan lagi tak apa awak bayar, atau bayaran berhutang, ataupun awak bayar asuh-asuh, harga ni sekian-sekian awak bayar asuh-asuh. Ni berkat. Sebab dia berkat kerana perbuatan tersebut kita membantu orang. Dalam perbuatan tersebut dia, kita membantu orang. Kita dituntut untuk membantu, untuk meringankan bebanan saudara kita. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di kalangan kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya setiap kebaikan yang dia kasih kepada dirinya. Sebagaimana dia tidak suka dia membebankan diri dia, orang lain membebankan diri dia, begitu juga dia tidak suka membebankan orang lain. Dan bukan semua pembeli mempunyai bayaran yang seperti, ataupun dia mempunyai duit. Bukan semua pembeli mempunyai duit. Ada pembeli yang perlu kepada barangan tersebut tapi tidak mempunyai duit, maka dia jual secara bertangguh, ada keberkatan kerana dia membantu orang. Tapi maksud secara bertangguh bukan seperti kebanyakan orang kita jual, bukan. Orang kita jual kebanyakan, kalau beli dengan tuna harga 10 riyal, contoh, kalau beli dengan hutang harga 15 riyal, tu bukan tolong orang, tu bukan tolong. Tapi daripada segi hukum tak ada masalah, boleh je jual gitu. Jadi barang ni, kalau mu nak beli tuna harga 10 riyal, kalau nak beli berhutang harga 15 riyal. Tapi dalam masa akad saat itu jelas kita beli secara tunai ke ataupun beli secara berhutang, menurut pandangan majoriti ulama tidak menjadi masalah. Hak yang tak bolehnya kita tidak jelas. Jadi barang ni harga tuna sekian, harga ansu-ansu sekian, tapi tidak menetapkan tuna ke ataupun ansu-ansu dalam majlis akad, itu bermasalah. Sebab kita tidak tetapkan harga yang perlu dibayar. Jadi kalau lagu tu dia tidak termasuk dalam hadis ini, kerana dia tidak memberi pertolongan kepada orang lagu tu, bahkan dapat keuntungan lebih pula kepada penjual. Hak yang kata ada keberkatan ni adalah kita jual dengan harga berhutang, dengan harga bayar kemudian, tapi kita tetaplah masa-masa dia mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, dah awak boleh bayar bila? Boleh bayar habis. Dia kata sekian. Baik, maka sebenarnya ada keberkatan. Keberkatan nisbah kepada penjual.
kerana dia membantu orang. Manakala pembeli pula ada keberkatan ke tak? Kalau niat memang tak bayar, ada keberkatan, Allah Ta'ala akan tolong. Tapi kalau niat memang tak mau bayar, maka punah, maka binasa. Bukan ada keberkatan, bukan bala pula dia tempah. Kerana dia telah menaniai orang yang memberi pertolongan kepada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman dulu, kata Rasul, kana tajirun yudayinun nas. Di zaman dulu ada seorang peniaga yang sering beri hutang kepada manusia, sering beri hutang. Dia sering jual dengan tak apalah, mu tak bayar lalu pun tak apa. Kata Rasul, kana rajulun yudayinun nas. Ada seorang, kana tajirun yudayinun nas. Dulu ada seorang peniaga sering bagi hutang kepada manusia, orang ramai. Lepas tu, fa idza ra'a mu'siran faqala li fityari. Apabila dia melihat pembeli yang susah dan dia nak bayar, maka dia khabar kepada budak-budak dia, kepada pekerja dia, tajawazu anhu. Tak apalah, mu maaf dia, tak ada masalah dah. Dan dia buat lagu tu sebab dia la'allallaha an yatajawaza anna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memaafkan kesalahan kita. Itu tujuan dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatajawazallahu anhu. Maka Allah Ta'ala memaafkan segala kesilapan dia, segala kesalahan dia. Allah Ta'ala bagi keampunan kepada dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Baik. Jadi ada kelebihan orang yang jual secara berhutang kepada orang lain kerana dia telah meringankan bebanan orang lain. Ini untuk orang susah dah. Yang pertama. Yang keduanya, wal muqaradah. Ini disebut dalam hadis ini, antara benda yang ada berkatnya adalah muqaradah. Sebab dia ada berkat muqaradah. Muqaradah ni sama, qirat, muqaradah makna sama. Kerana orang yang ada pitih tapi tak ada kepandaian, dia membantu orang yang tak ada pitih tapi ada kepandaian. Orang yang ada kepandaian tak ada pitih, dia membantu tuang pitih. Saling membantu. Sebab itulah ada keberkatan. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Taala berada di dalam memberi pertolongan kepada seorang hamba, sentiasa memberi pertolongan kepada seorang hamba selama mana hamba itu memberi pertolongan kepada saudaranya. Baik. Yang ketiganya, wa khaltul burri bisya'iri lil bait la lil bai'. Dan campur gandum dengan syair. Syair ni bali. Campur gandum dengan bali untuk rumah. Di rumah lah. Bukan untuk jual. Kalau untuk jual tu salah. Itu nipu. Baik. Itu nipu campur. Itu tak boleh. Ni campur gandum dengan bali. Untuk rumah. Maksudnya untuk makanan di rumah. Ada keberkatan. Sebab dia ada keberkatan. Apa yang disebut oleh ulama adalah kerana yang pertama, dulu harga syair dia lebih murah daripada harga gandum. Gandum mahal, syair murah. Baik. Jadi kalau roti yang diperbuat daripada syair dia lebih murah daripada roti yang diperbuat daripada gandum. Yang pertama, gandum lebih murah daripada syair. Jadi kalau makan gandum semacam nyanyi, maksudnya perlu kena keluar modal lebih. Saudara, sampai di sini tugasan kami untuk program Suara Masjid pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan bermula setiap Ahad hinggalah hari Selasa malam Rabu. Sampai di sini sajalah tugasan kami. InsyaAllah kita bertemu lagi. Saya Rizalimi Haji Muhammad bersama rakan teknik saya pada malam ini, Muhammad Aziz Ramli. Saya sudah yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kuala Nerus. Allahu Akbar.